Suara siapa yang menjerit itu jadi terbantut melihat muka Datuk dalam keadaan begitu. Suara siapa tu? Saya bertanya dalam hati. Datuk bagaikan tahu apa yang bergolak dalam dada saya. Dia pun merapati saya. Si Bercakap dengan Jin, episod ke-13, Penunggu Hutan Hulu Kinta. Datuk terus berbisik kepada saya. Tidurlah, esok kau akan tahu juga apa yang dah terjadi. Saya mengangguk kepala dan cuba memejamkan mata dengan harapan saya akan terus terlena. Usaha saya itu gagal sama sekali. Dan banyak perkara yang menakutkan datang dalam kepala saya. Datuk pula seakan tahu apa yang saya sedang alami pada masa itu. 2 kali dia menghembuskan muka saya. Kemudian memicit batang leher saya mencari urat tidur. Bila urat tidur itu dipicitnya, mata saya terasa berat sekali. Akhirnya saya terlena. Apabila saya sedar dari tidur, saya lihat Datuk sudah pun selesai sembahyang subuh. Tanpa banyak bicara, saya terus pergi ke perigi mengambil air sembahyang. Bila saya mahu memulakan sembahyang, saya lihat Datuk menyandarkan badannya ke dinding. Kedua belah kakinya diluruskan. Aku harap kau, Tamar, akan jadi orang Islam yang teguh dengan rukun yang 5 bila kau sudah jadi macam aku. Ujar Datuk sebaik saja saya menyelesaikan perintah Allah. Saya tersenyum. Sembahyang itu tiang agama. Kita pandai bercakap dan tahu hukum hakam agama. Tidak bererti juga kalau kita tidak sembahyang. Tambahnya sambil bangun. Datuk berdiri di muka pintu melihat matahari pagi yang mula terbit di kaki langit. Bunyi kicau burung mula kedengaran. Datuk turun ke tanah. Datuk turun ke tanah dan saya mengikutinya dari belakang. Sampai dekat pokok besar, Datuk berhenti berjalan. Kenapa? Datuk tak mahu mandi embun pagi ni? Mandi, tapi aku nak mencari mayat Kidun dulu. Aku agak di kawasan ni lah. Kau cari di matahari terbit, aku cari di arah matahari jatuh. Baik, Tok, saya jawab. Saya berjalan menuju ke arah pokok jejawi besar. Lebih kurang dalam 20 langkah, mahu sampai ke pangkal pokok itu, saya terserempak dengan mayat Kidun. Badan saya menggigil bila saya melihat mayat Kidun tanpa kepala. Seluruh badannya calar, macam digaru oleh binatang buas. Datuk pun segera saya panggil. Oh, kenapa? Mayat tu. Dia pun melangkah menuju ke arah mayat Kidun. Datuk mematahkan anak-anak pokok lalu menutup mayat Kidun. Kita mandi embun dulu, kata Datuk senyum. Mayat ni macam mana pula tu? Biarkan di situ dulu. Lepas mandi embun baru kita uruskan. Baru kita beritahu pada orang kampung. Saya faham tu. Pagi itu kami berjalan di tepi hutan kecil sambil mandi embun. Badan terasa cukup segar. Bila mandi embun selesai, Datuk terus menemui ketua kampung. Kerana Kidun tidak mempunyai sanak saudara, urusan pengebumian mayatnya diuruskan oleh Persatuan Khairat Kematian kampung itu. Ketua kampung memberitahu pada semua penduduk bahawa kematian Kidun dibaham oleh harimau. Perkara yang serupa juga dilapor kepada pihak polis. Sejak kematian Kidun, kampung Hulu Kuang tidak lagi diancam toyol yang mencuri wang penduduk dan barang-barang yang berharga lagi. Seminggu selepas kematian Kidun, pondoknya terbakar dengan sendiri waktu dini hari.
Akhirnya orang-orang kampung tahu juga yang Kidun membela tuyul jadi-jadian. Mereka datang mengucapkan tahniah atas kejayaan Datuk. Saya tak membunuh Kidun. Dia mati dimakan oleh tuyul yang diciptanya sendiri. Biasanya, tuyul jadi-jadian boleh menderhaka pada tuannya. Itulah kepala Kidun hilang, kata Datuk pada orang kampung yang melawat pondok Kidun yang terbakar itu. Waktu Datuk mengais-ngais di kawasan rumah Kidun yang sudah dimakan api itu, Datuk menemui tengkorak. Datuk yakin tengkorak itu adalah tengkorak Kidun. Masuk minggu kedua Kidun dikuburkan, orang-orang kampung terdengar bunyi suara lelaki menjerit dari tanah kubur pada malam hari. Bila disiasat, ternyata suara itu datang dari kubur Kidun. Orang-orang kampung terpaksa membacakan surah Yasin selama 2 minggu di surau, memohon kepada Allah supaya suara menjerit itu tidak kedengaran lagi oleh orang-orang kampung. Akhirnya dengan izin Allah yang Maha Besar, suara itu tidak kedengaran lagi. Menurut imam masjid kampung tersebut, perkara itu berlaku adalah dengan kuasa Allah yang mahu memperlihatkan kepada manusia di dunia bahawa sesuatu yang dilakukan tidak mengikut dan terkeluar dari hukum-hukum agama akan mendapat balasan yang setimpal dari perbuatan mereka itu. Orang-orang Islam yang baik mendapat rezeki yang halal melalui titik peluhnya sendiri. Islam menyuruh umatnya berusaha dengan cara yang baik. Saya harap apa yang terjadi pada diri arwah Kidun akan menjadi pelajaran kepada kita semua. Imam kampung Hulu Kuang yang berbadan tegap itu memberitahu pada semua penduduk pada satu petang di sebuah dewan orang ramai. Dalam jangkaannya, saya dan Datuk akan meninggalkan Hulu Kuang pada petang Khamis kerana ada malam Jumaat. Datuk akan bermalam di rumah isteri mudanya, iaitu orang Bunian. Jangkaan itu tidak terlaksana. Waktu saya bersiap-siap pada petang Rabu, seorang lelaki dari Tanjung Rambutan mengajak Datuk menembak kijang di Hulu Kinta pula. Saya setuju, tapi macam mana sekarang ni musim darurat? Polis di mana-mana, askar di mana-mana. Datuk bertanya kepada orang yang mengajaknya. Orang itu ketawa. Sebenarnya, saya memang ada memasang jerat pelanduk, kancil dan lain-lain haiwan di hutan Hulu Kinta. Kita dikenakan perintah kurung pada waktu malam saja. Kita boleh pergi pada waktu siang. Setuju. Datuk pun membalas. Pada pagi Khamis, saya dan Datuk menaiki bas dari Cemor ke Tanjung Rambutan. Dari situ kami berjalan kaki menuju ke Batu Lapan. Belum pun pukul 10, kami sudah berada di dalam hutan tebar. Sebelum itu, kami tetap melaporkan diri di Balai Polis Tanjung Rambutan dan menyatakan tujuan kami masuk ke dalam hutan. Kawan baru Datuk itu memberikan Datuk senapang kampungnya untuk digunakan oleh Datuk. Di samping dia juga menyuruh Datuk membuat beberapa jerat baru. Sampai di satu kawasan, kawan baru Datuk menyuruh saya dan Datuk menuju ke arah sebuah anak bukit yang menurutnya di situ ada beberapa jerat yang sedang dipasang. Sedangkan dia pula menuju ke arah lain. Berpeluh juga saya berjalan di dalam hutan tu. Satu keistimewaan Datuk yang tidak berdaya saya melawannya ialah dia terlalu cepat bergerak dalam hutan. Dahan-dahan dan pokok yang dipijaknya tidak berbunyi. Saya terkejut besar pula bila seekor harimau dengan tiba-tiba muncul dari rimbun pokok salak jambu. Matanya tajam merenung saya. Ekornya bergerak-gerak. Kamu jangan kacau aku nak lalu dari sini. Pergi cari makan tempat lain. Begitulah Datuk berdialog dengan harimau. Dan harimau itu bagaikan mengerti dengan apa yang Datuk katakan. Dia bergerak perlahan-lahan dan akhirnya menghilangkan diri dalam hutan yang tebal itu. Berhenti. Datuk memegang bahu saya. Kenapa tu? Sembunyikan diri balik pokok. Saya pun akur dengan cakap Datuk. Dia meniarap di pangkal pokok besar. Saya juga begitu. Datuk mencangkung
mencangkung macam kucing mahu menerkam sesuatu. Mata Datuk tajam melihat pada rimbun anak-anak pokok yang bergerak-gerak. Seekor kancil muncul di depan kami. Datuk melompat bagaikan kucing dan dengan sekelip mata saja dia berjaya menangkap kancil itu lalu dimasukkan ke dalam guni. Kawasan yang kami masuk itu sekarang sudah dijadikan pusat latihan dan dinamakan Rumah Pasukan Polis Hutan di Hulu Kinta. Hutan yang tebal kami jelajahi dulu sudah digantikan dengan hutan rumah pangsa yang bertingkat-tingkat. Datuk dan saya terus berjalan. Kalaulah Datuk itu adik saya, sudah pasti saya menarik tangannya pulang. Saya terasa bosan berjalan dalam hutan yang tebal dan lembap dengan bermacam-macam bunyi burung hutan, pacat dan lintah. Saya merasakan kesal mengikutnya. Kalaulah saya mengikut cakap adik Datuk yang menyuruh saya kekal di rumah beliau, tentulah saya tidak mengalami kesengsaraan semacam ini. Tapi kan, bila saya fikir-fikir balik, bila saya fikir-fikir sedalam-dalamnya, ada baik juga menurut Datuk berburu dalam hutan. Sekurang-kurangnya dapat menambah pengalaman saya sendiri. Kepala dan hati terus melayan perasaan. Kaki terus melangkah meredah onak dan duri. Saya mula terasa dahaga. Tekak terasa cukup kering. Saya dahaga, Datuk. Kau memang banyak ragam. Tadi kata sangat nak ikut. Kita jalan ke depan lagi kalau ada paya atau kolam. Lepas tu kau minumlah sampai bengkak perut, sampai kembung perut pun kau minumlah. Datuk terus menolak saya. Ramalan Datuk tepat. 20 langkah ke hadapan kami bersua dengan sebuah paya yang airnya cukup jernih. Bila saya mau minum, Datuk segera menahan. Jangan minum. Saya haus, Datuk. Minum di sini. Datuk pun mencetus akar besar yang tergantung dari sepohon pokok rendang. Bila akar itu dipotong, airnya bersih keluar dan air itu terus saya minum. Dahaga saya terus hilang. Bila saya merenung ke arah paya yang berair jernih itu, saya lihat air paya itu bergerak-gerak pula. Di tengah perut paya itu terdapat seketul batu besar macam bentuk kapal. Saya terdengar bunyi orang ketawa panjang, tapi bentuk manusia memang tidak kelihatan. Ada suara tu ni. Aku tahu, aku mendengarnya dan kerana itu aku tidak membenarkan kau minum air paya tadi. Kita baliklah saja tu. Aduh, tak usah kita tengok apa yang terjadi. Datuk dan saya pun segera bersembunyi di dalam rimbun pokok-pokok hutan. Saya lihat seorang perempuan berkulit putih berambut panjang sampai ke pinggang. Perempuan itu berkemban, berenang ke tengah dan ke tepi sambil ketawa. Tiba-tiba perempuan itu hilang. Cuma yang tinggal di tengah paya ialah gelombang air yang beralun-alun, memburu-buru ke tepi tebing paya. Siapa pula tu? Perempuan mana pula ni? Penunggu paya, jangan tunggu lama-lama di sini. Susah kita nanti. Baik, kita bergerak sekarang. Datuk dan saya mula mengubah haluan. Kami berjalan ke arah selatan. Datuk mula terasa sesuatu yang ganjil. Dia mula menyatakan rasa sangsinya terhadap kenalan barunya yang mengajak dia masuk hutan tadi. Saya lihat ada rasa kesal pada Datuk kerana menerima pelawaan kawan barunya tadi tu. Lebih aneh lagi, kenalan barunya itu tidak pula menjumpai orang-orang di Hulu Kuang sebelum menemuinya. Masa melapor diri di Balai Polis Tanjung Rambutan pun, anggota polis bertugas di situ tidak menyoalnya. Seolah-olah kenalan baru Datuk itu wujud di depan anggota polis tu, meskipun kenalan Datuk itu berdiri di depannya. Macam tak nampak, macam tak wujud. Keganjilannya baru aku sedar sekarang, rungut Datuk. Saya senyum. Tetapi wajah Datuk kelihatan muram, membayangkan rasa kesal yang amat berat dideritainya. Aneh juga kawan kita tu. Aku bagaikan terpukau. Apakah dia benar-benar manusia atau jin atau syaitan? Sebaik saja Datuk berhenti bercakap, kenalan barunya terpacul di depan kami. Dia mengulurkan tangan untuk bersalam dengan Datuk. Datuk menyambutnya. Mulut Datuk bagaikan terkunci, tidak terlahir kata-kata.
Kata kenalan Datuk itu menuding jarinya ke arah barat daya. Datuk angguk kepalanya lalu menarik tangan saya ke arah barat daya. Bila Datuk dan saya menoleh ke belakang, kenalan itu tak ada lah lagi. Dah ke mana pula pergi? Saya terasa bulu tengkok saya meremang. Bau harum dan wangi mula menusuk lubang hidung saya dan Datuk. Datuk dan saya tidak berkata walau sepatah pun. Kami terus berjalan hinggalah sampai ke tebing Sungai Kinta. Di seberang sungai terdapat perkampungan orang asli. Perkampungan orang asli itu sekarang terkenal dengan nama Kinta Intek. Kebanyakan orang asli di situ sudah memeluk agama Islam. Matahari sudah mula condong. Bunyi deruk air Sungai Kinta memekakkan lubang telinga. Datuk dan saya terus membasuh muka. Tidak jauh dari tempat kami berdiri terdapat sebuah jambatan merintangi sungai tersebut. Di sekitar jambatan itu sekarang menjadi tumpuan orang ramai setiap hari Ahad untuk berkelah. Sekarang ni kita nak ke mana tu? Saya menyoal Datuk. Nampaknya ada orang mahu menguji ilmu aku. Tapi biarlah. Ilmu yang aku tuntut untuk kebaikan. Allah saja yang tahu hati aku. Datuk bagaikan mengeluh. Dia turun ke sungai dan mandi. Selepas mandi, Datuk tukar pakaian. Memang Datuk membawa 2 pasang pakaian. Satu untuk dipakai waktu berjalan dalam hutan dan satu lagi digunakan untuk bersembahyang. Datuk terus bersembahyang asar di tepi sungai. Marah juga Datuk kepada saya kerana tidak membawa pakaian bersih untuk sembahyang. Lama juga Datuk berehat di tepi sungai. Dia membaca sesuatu dan mengambil seketul batu. Batu itu dilemparkan ke dalam sungai. Saya diam saja. Saya biarkan Datuk lakukan apa saja yang dipikirkannya perlu. Dalam keadaan yang tidak tentu arah itu, saya tercium lagi bau yang cukup wangi. Saya kira kenalan baru Datuk akan menjelma di depan kami. Bau wangi itu pun hilang, kenalan Datuk tidak pula menjelma. Saya dongak melihat langit. Matahari kian condong ke barat. Hati saya sudah menggelabah. Datuk masih juga tenang dan damai. Kita baliklah, Datuk memberitahu saya. Cepat-cepat saya anggukkan kepala. Saya dan Datuk berpusing dalam hutan Hulu Kinta mencari jalan keluar. Berpusing-pusing kami mencari dan kami tidak menemui jalan yang mana kami lalu tadi. Yang anehnya ialah sejauh mana kami bergerak, baik arah matahari jatuh, baik arah matahari naik, kami akan sampai juga ke tepi tebing sungai. Malah akan sampai ke jambatan di sebelah hilir sungai. Kami dah tak terdaya. Jambatan itu nampak dekat dan kami boleh melihat orang asli berjalan di atasnya. Tetapi kami tidak dapat mentembusi hutan tebal untuk sampai ke situ. Berkali-kali diusahakan untuk ke situ tapi kami gagal juga. Kami dah letih ni. Pergi balik kami tetap berlega-lega di kawasan tepi sungai itu juga. Letih macam ni. Hari mula remang senja. Datuk menggunakan segala-gala kepandaiannya. Ternyata kepandaian Datuk tidak berguna sama sekali di dalam hutan Hulu Kinta. Akhirnya Datuk memutuskan untuk bermalam sahaja di tepi tebing sungai tersebut. Waktu saya mahu pergi ke dalam perut sungai, saya terserempak dengan seekor ular sebesar batang kelapa. Saya menjerit. Datuk segera menghampiri saya. Datuk juga terkejut melihat ular besar tu. Lama juga Datuk merenung mata ular tu. Matanya berkedip. Kenapa mata ular tidak berkedip ke, Datuk? Tak berkedip ke? Biasanya begitulah, mata ular biasa tak berkedip. Kalau berkedip ni bukan ular biasa, tandanya itu jin. Saya terdiam mendengar penerangan Datuk itu. Lagi sekali saya dan Datuk tercium bau wangi yang amat sangat. Hari bertambah gelap, fikiran saya bertambah kacau. Datuk terus menghadap ular besar itu. Perlahan-lahan ular itu membuka lingkarannya. Dengan sekelip mata sahaja, ekornya menjunam ke dalam sungai. Air sungai yang mengalir deras itu tertahan. Saya lihat air sungai mula melimpah ke atas tebing, menenggelamkan batu-batu besar di tengah sungai di bahagian hulu. Manakala di hulu sungai saya lihat air tidak mengalir. Saya perhatikan Datuk bercakap sesuatu dengan ular tersebut. Setiap kali Datuk mengakhiri percakapannya, ular itu menggerakkan kelopak matanya.
Ular itu bagai mengerti dengan apa yang Datuk cakapkan. Datuk menyuruh saya menutup mata. Masa saya menutup mata itu, saya terdengar bunyi suara angin yang cukup kuat. Saya juga terdengar bunyi dahan patah di rempuh angin. Bumi yang saya pijak saya rasa bergerak-gerak macam berlaku gerak gempa yang cukup dahsyat. Buka mata engkau, Tamar. Saya pun membuka mata. Saya dapati diri saya dan Datuk berada di sebuah surau tua. Saya terdengar suara azan. Seorang lelaki berjubah hijau berjanggut separas dada menyuruh saya dan Datuk mengambil air sembahyang. Orang tua berserban hijau itu menjadi imam sembahyang maghrib kami. Selepas membaca doa, orang tua berserban hijau itu menghantar saya dan Datuk ke perkampungan orang asli. Dia menyerahkan saya pada penghulu orang asli yang dipanggilnya dengan nama Tok Batin Bah Aloi. Dia juga menyuruh orang asli itu menghantar saya dan Datuk ke Jalan Besar Tanjung Rambutan Ipoh pada siang esoknya. Penghulu orang asli itu memberi pengakuan akan membuat apa yang disuruhnya. Bila orang tua itu membuka serban dan bersalaman dengan Datuk, barulah saya kenal bahawa orang tua itu ialah kenalan baru Datuk itu. Dia mengucapkan terima kasih kepada Datuk yang telah membinasakan Kidun. Dia juga mengingatkan Datuk supaya jangan datang ke hutan Hulu Kinta tanpa menemuinya terlebih dahulu. Menurutnya, kawasan hutan Hulu Kinta adalah kawasannya. Dia juga meminta Datuk memulangkan kancil yang ditangkap oleh Datuk. Kalau kamu tidak menangkap binatang peliharaan aku, kamu tidak akan sesat di sini, katanya senyum. Tapi awak yang mengajak saya kemari berburu. Saya mahu menguji sejauh mana awak menghargai nyawa makhluk lain, katanya dengan senyum. Saya jadi bingunglah dengan perbuatan awak ni, tingkah Datuk. Jangan bingung, selain daripada manusia ada makhluk lain yang diam di bumi ini. Kamu harus mengenali mereka dan kamu terlebih dahulu mengenali kekuasaan Allah yang menjadikan langit dan bumi, tambah lelaki berserban itu. Kemudian dia menghilangkan diri. Sebelum tidur, penghulu orang asli memberitahu saya dan Datuk dia telah memeluk agama Islam. Orang yang bertanggungjawab mendorong dia memeluk agama Islam adalah lelaki serban hijau itulah. Saya menggigit lidah mendengar cakapnya. Lelaki serban hijau tu siapa, Tok Batin? Tanya saya. Haji Lokman, jawab penghulu orang asli. Selepas tidak ada pertanyaan yang keluar dari mulut saya atau Datuk, saya dan Datuk disuruh tidur di bahagian depan rumah penghulu itu. Pagi esoknya, atas permintaan Datuk, Tok Batin orang asli itu membawa saya dan Datuk ke kawasan tempat kami bertemu dengan lelaki serban hijau itu. Tidak terdapat sebarang kesan atau tanda kawasan itu pernah didiami oleh sesiapa pun. Di tempat ini tak ada apa-apa. Dulu kami jumpa orang komunis bunuh diri di sini. Tanpa diminta, Tok Batin itu menerangkan. Saya dan Datuk dihantar oleh Tok Batin itu hingga ke tepi Jalan Besar Tanjung Rambutan Ipoh. Saya dan Datuk membuat keputusan untuk berjalan kaki saja pergi ke Pekan Tanjung Rambutan yang jarak kira-kira 2 batu saja. Sedang berseronok melangkah, kenalan baru Datuk muncul lagi di depan kami dalam masa 2 saat. Kemudian dia menghilangkan diri. Sebaik sahaja saya dan Datuk sampai ke depan Balai Polis Tanjung Rambutan, beberapa orang hulu kuang bersama adik Datuk tersenyum memandang kami. Mereka sebenarnya sedang merancang untuk mencari kami di dalam hutan. Rupanya kami dah hilang, dijangka ataupun disangka hilang. Tamat episod ke-13. Penunggu Hutan Hulu Kinta, siri Bercakap dengan Jin, karya Tamar Jalis, olahan Hey Paduka Wali.